Saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua pihak. Kerana ada sedikit dialog, saya dipahamkan. Mungkin saya pun tidak tahu isu yang perlu berbangkit dalam perjumpaan ini, tapi saya boleh simpulkan NGO ini merupakan satu badan, iaitu non-government organisation. Badan yang berfungsi kebiasaan dia ialah dia tidak terikat, dia tidak terpaut dengan mana-mana isu ikatannya, tidak semata kepada kerajaan. Bahkan dia terkadang itu NGO merupakan dia berfungsi sebagai satu badan check and balance, orang bercakap, untuk memastikan supaya perjalanan sebuah negara, masyarakat di landasan yang sepatutnya untuk kita bangunkan, kita makmurkan rakyat yang ada. Badan NGO ini banyak, tapi saya tidak ada satu spesifik. Ada badan NGO pekerja tentang agama, ada NGO tentang peranan belia yang ada. Dan kita melihat bahawa apa yang saya bimbang ialah terkadang itu peranan badan-badan seperti badan politik yang ada. Terkadang itu kita melihat bahawa kita hanya melihat hak-hak asasi masyarakat indigenous group, contohnya, sama ada ianya orang asal, orang asli, masyarakat kampung. Pagi tadi saya juga bicara dengan ketua-ketua anak negeri, ketua-ketua kampung, unit pimpinan masyarakat yang ada. Tapi jarang sekali kita adakan pertemuan dengan badan-badan politik, sama ada ianya berbentuk pihak pemerintah maupun bukan pihak pemerintah. Kerana badan ini bukan hanya kerajaan yang kita harus ukur pencapaian mereka dalam membentuk masyarakat, membina negara. Badan politik ini juga merupakan satu entiti yang boleh dikatakan molding the mind, molding the culture and values of the people in this country. Di mana-mana negara di dunia, they can play a very pivotal role. Dia boleh memainkan peranan untuk membentuk pemikiran masyarakat yang ada. Kita boleh bagi contoh di negara Amerika Syarikat yang sudah pun merdeka beratus tahun, tapi bila sebuah parti dan pimpinannya itu menuju ke arah satu pendekatan yang kita katakan nakkan supaya the white supremacy, ketuanan dan supremasi orang kulit putih contohnya. Dan kita boleh melihat sehingga bila pimpinan itu mencetuskan idea mereka, dasar mereka, dan setiap tindak tanduk itu boleh mencorak warna kehidupan dan kelangsungan masyarakat. Sama ada ianya menuju ke arah penyatuan ataupun ianya perbelahan. Saya minta maaf terlalu banyak sangat berucap. Dari malam sampai ke pagi, 7 days non-stop. Bila dia viral tu nanti dia nampak pula dalam video. Saya berharap kita selaku badan NGO boleh berfungsi, boleh memainkan peranan. Bukan hanya kerajaan, tapi kalau sekiranya ada sesuatu perkara yang there's a need for us to do some correction, orang bilang. Kalau kita perlu membetulkan, menegur, menyuarakan, mengutarakan pandangan kita dalam satu perkara yang berhubung kait dengan kehidupan masyarakat, kita harus terpanggil tanpa kita gundah gelana, tanpa kita ragu, kerana kita merupakan satu badan NGO yang ingin melihat bahawa kita ingin membentuk, menyuarakan, mencorak warna
masa depan sesebuah negara ini. Kerana kalau salah tindak tanduk kita, kita akan dapat melihat bagaimana negara-negara di dunia, masyarakat di dunia ini boleh porak-poranda kerana peranan-peranan yang dimainkan oleh bukan hanya pihak pimpinan, kerajaan, badan-badan seperti NGO perlu memainkan peranan secara aktif. Saya berharap oleh kerana ini merupakan satu dialog, mungkin saya tidak perlu untuk bicara panjang, cuma ingin mendengar sama ada pandangan, teguran ataupun ingin penjelasan tentang bagaimana corak warna kita nak menuju ke abad 21. Apa yang membimbangkan saya? Abad ke-21 kita berhadapan dengan satu kehidupan, corak kehidupan. Sama ada kita bersama ataupun tidak bersama. This is what you call, some people say, the new norms. Bukan COVID ke-19. The new norms ialah kalau kita bersama baru okey. Kalau kita tidak bersama tidak okey. You must be with me. If you're not with me, you're gone. Kalau sekiranya kita tidak sepakat, kalau kita tidak sekiranya tidak sehakuan, maka kerajaan negeri, negeri ini, negeri itu tidak akan mendapat apa yang sepatutnya. Yang sepatutnya termaktub di dalam perlembagaan contohnya, itu menjadi tanggungjawab pihak pemerintah, irrespective of political belief, ideologi yang ada. Ini yang saya bimbang. Terkadang itu kita menuju ke arah satu era yang kita katakan bahawa you must be on board, otherwise you miss the train. Tapi kita bukan begitu. Tidak bererti bahawa everybody must be on board. Kalau sekiranya kita contohnya hubungan kait di antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan sebagai contoh, kita memang dalam sebuah negara. Tapi penting bagi kita untuk melihat bahawa kehendak rakyat, majoriti rakyat itu kalau sudah menentukan bahawa itulah kehendak rakyat, maka kita harus akur dan juga hormati setiap pandangan, pendapat, pendirian. Dan ini yang kita nakkan. Dari segi urusan pentadbiran kerajaan di mana-mana negara, apatah lagi di negara kita Malaysia yang mempunyai masyarakat berbagai anutan agama, berbagai anutan bangsa yang ada, perlu bagi kita saling hormat menghormati ke arah penyatuan rakyat yang ada. Tidak akan ada negara, tidak akan ada bangsa, tidak akan ada pimpinan dapat melahirkan apa juga dasar, apa juga langkah untuk memastikan pembangunan, kemajuan di suatu bangsa dan negara itu akan dapat dicapai kalau tidak ada rakyatnya, kesatuan, kepaduannya. Ini yang kita nakkan. Jadi saya berharap sungguh pada hari ini kita menuju ke satu era yang cukup membimbangkan saya. Kerana terkadang kita dengar suara-suara seperti persoalan agama, persoalan bangsa, persoalan negeri yang ada, persoalan hak. Itu merupakan satu perkara yang harus didengar dengan lebih serius untuk membolehkan supaya kita akan boleh menuju ke arah penyatuan umat yang ada, tidak mengira bangsanya dan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih sekalian, saya berharap sungguh dengan adanya dialog ini kita akan boleh bercambah pikiran, pendapat bagaimana, dan ini bukan hanya saya selaku pimpinan ingin mendengar apa yang dilontarkan, apa yang diutarakan, tapi kita juga boleh menggunakan pakai pendapat dan pandangan itu untuk kita pada waktu masa akan datang mengubah ianya sebagai satu langkah dan dasar kita untuk menuju ke arah pentadbiran yang lebih inklusif dengan harapan supaya kita dapat satukan rakyat, bangunkan negara kita. Terima kasih banyak atas undangan ini yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dalam sesi dialog ini, dan saya berharap kita dapat memberi pandangan-pandangan daripada badan-badan yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak.